Surah Sad ayat 34, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan summa ana. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman dengan satu kejadian, dan kami letakkan di atas tahta kebesarannya satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Kemudian ia kembali melayu kepada kami. Alam biufirli wa habani mulukan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada talanya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa melimpah kurnianya. Sadaqallahul Azim. Surah Sad ayat 34 dan 35 menceritakan ujian terhadap Nabi Sulaiman, di mana dia diuji dengan tubuh yang lemah di atas singgasananya, kemungkinan kehilangan kekuasaan sementara atau sakit. Lalu baginda bertaubat dan memohon ampun serta kerajaan yang tidak ada pada sesiapapun, menunjukkan kesedaran diri, taubat, dan permohonan rahmat serta keistimewaan dari Allah, bukan hanya kuasa duniawi semata. Namun terdapat juga pandangan yang mengatakan dalam surah Sad ayat 34 dan 35 itu jasadnya dimasukkan adalah honanya Dajjal yang akan mewarisi dan mengambil alih pemerintahan Nabi Sulaiman pada akhir zaman. Disebabkan itulah Nabi Sulaiman alaihissalam telah menyesal dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tafsir yang sahih, jasad yang disebut dalam surah Sad ayat 34 bukanlah Dajjal. Ayat tersebut merujuk kepada suatu ujian yang menimpa Nabi Sulaiman alaihissalam. Konteks ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan satu kejadian di mana baginda menjadi lemah atau seolah-olah tidak berdaya, seperti jasad tanpa kekuatan atau ruh di atas singgasananya buat sementara waktu. Ada tujuh jasad tafsir utama yang bersumber dari riwayat yang berbagai, walaupun tidak ada hadis sahih yang memberikan perincian pasti. Menyatakan bahawa jasad ini mungkin merujuk kepada keadaan fizikal Nabi Sulaiman sendiri yang menjadi sangat lemah akibat sakit atau musibah, sehingga kelihatan seperti jasad yang tidak bernyawa. Suara syaitan atau jin yang menyamar dan menduduki singgasana baginda untuk tempoh tertentu setelah percaya mendapatkan cincin meterai baginda, menyebabkan kekuasaan baginda terhenti seketika. Bukan Dajjal. Tiada sumber tafsir, muktabar atau hadis sahih yang mengaitkan jasad ini dengan Dajjal. Teori yang mengaitkannya dengan Dajjal adalah pandangan kontemporari tertentu yang bersifat tafsiran spekulatif dan tidak berdasarkan dalil yang kuat. Harap kekosong ini dapat memberikan sedikit penjelasan kepada mana-mana pihak yang cuba mengaitkan jasad dalam surah Sad ayat 34 itu adalah Dajjal. Segala yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang lemah adalah daripada saya sendiri. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui.